Menarik hari ini, pasport Muhyiddin tak boleh dilepaskan tanpa syarat. Gabungan Madani mungkin tak dapat rampas kerusi Kemaman. Warisan makin lemah, peluang GRS pertahan kubu DPRN Sabah. Tun M ditegur kaitkan kemenangan PN di Langkawi dengan rasuah. PKR minta henti sebar video perbuatan air. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amirah Akila dalam Netstem News edisi tengah hari Jumaat 17 November 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstem TV dan follow Facebook Netstem Malaysia. Berita sepenuhnya, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin masih berdepan 3 tuduhan jenayah dan tidak seharusnya dibenarkan keluar negara, kata pihak pendakwaan dalam pemfailan mahkamah. Lim Wai Kiong selaku Timbalan Pendakwa Raya menjelaskan permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk dilepaskan pasportnya tanpa syarat tidak patut dilayan kerana beliau masih berdepan 3 tuduhan penggubahan wang haram yang melibatkan 200 juta ringgit dalam program Jana Wibawa. Beliau berkata lagi, walaupun Mahkamah Tinggi membatalkan tuduhan berkaitan kesalahan predikat membabitkan salah guna kuasa yang dikemukakan terhadap pengerusi Perikatan Nasional itu, rayuan untuk mengembalikannya belum selesai di Mahkamah Rayuan. Katanya perbicaraan rayuan itu ditetapkan pada 28 dan 29 Februari tahun depan. Dalam afidavit sebagai respon kepada permohonan Muhyiddin, Lim berkata dalam apa jua keadaan, pihak pendakwaan berpendirian bahawa tuduhan penggubahan wang haram boleh berdiri sendiri. Lim berkata permohonan Muhyiddin untuk mengetepikan tuduhan penggubahan wang haram di Mahkamah Session masih belum didengar. Mendakwa tuduhan penggubahan wang haram terhadapnya tidak berasas. Ahli Parlimen Paguh itu memohon Mahkamah Session mengetepikannya dan melepas tanpa membebaskannya. Menurut afidavit Lim, bon jaminan yang dibayar bagi pihak Muhyiddin dalam prosiding jenayah masih terpakai kerana ia merupakan syarat kehadiran Muhyiddin bagi kes penggubahan wang haram. Beliau berkata Muhyiddin boleh memohon pelepasan sementara bagi dokumen perjalanannya dari semasa ke semasa untuk bercuti atau menjalani pemeriksaan kesihatan di luar negara. Tambahnya, mahkamah telah menetapkan ikat jamin 2 juta ringgit kerana Muhyiddin berpotensi melarikan diri dan oleh sebab itu pasportnya dipegang. Kerajaan Persekutuan kini yang terdiri daripada gabungan Madani sukar untuk merampas kerusi Kemaman pada pilihan raya akan datang pada 2 Disember ini. Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi mengakui sendiri pada 3 Oktober lalu dengan berkata bahawa peluang mereka untuk menang adalah tipis, menyebabkan matlamat untuk mengurangkan majoriti Perikatan Nasional di kawasan tersebut juga berdepan cabaran yang sukar. Walau bagaimanapun, BN telah melakukan kejutan dengan mengumumkan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor sebagai calon langsung mereka, seterusnya membangkitkan keyakinan semula. Kemaman adalah kerusi Parlimen kedua yang dimenangi oleh PN pada pilihan raya umum ke-15 yang keputusannya terbatal selepas mahkamah mendapati wujudnya unsur rasuah. Kerusi pertama ialah Kuala Terengganu. PN memutuskan untuk tidak membuat permohonan membuka laluan untuk PRK dalam kedua-dua kes. Persamaan antara kedua-dua kerusi itu juga mungkin berlanjutan dalam keputusan PRK berkenaan. Pada PRK Kuala Terengganu yang berlangsung serentak dengan 6 pilihan raya negeri pada 12 Ogos lalu, PN mengekalkan kerusi itu dengan mudah apabila berjaya meraih kira-kira 5,300 lebih undi berbanding yang diterima pada PRU 15. Untuk rekod, Kemaman merupakan kubu kuat BN sehingga PAS menawan kerusi itu pada 2018. Pada tahun itu, PAS memenangi kerusi itu dengan hanya 44% undi dalam pertembungan 3 penjuru. Bagaimanapun, berdasarkan keputusan pilihan raya umum 2022 dan pilihan raya negeri 2023, tahap sokongan PAS di kawasan itu didapati semakin meningkat dengan ketara. Seorang penganalisis berpandangan pilihan raya negeri lebih awal di Sabah
kemungkinan besar akan memberi kelebihan kepada gabungan rakyat Sabah dengan warisan berada pada tahap terlemah dalam sejarah parti tersebut. Menurut Oh Ee Sun dari Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, warisan adalah salah satu pesaing utama GRS, dijangka masih dapat mempertahankan kubu kuatnya di pantai timur Sabah tetapi akan kalah di tempat lain. Katanya GRS dijangka akan memanfaatkan sepenuhnya kelemahan warisan meskipun kedua-duanya berada dalam kerajaan persekutuan yang sama. Katanya lagi, masih belum dapat dipastikan sama ada GRS atau UMNO Sabah akan mendominasi sisa kerusi Melayu Bumiputera, tetapi kebanyakan kerusi bukan Bumiputera dan beberapa kerusi bukan Melayu Bumiputera kemungkinan besar akan didominasi oleh Pakatan Harapan sekali lagi. Untuk rekod, warisan ditubuhkan pada 2016 dan dipimpin oleh Syafi Abdal. Ulunya merupakan sekutu rapat PH. Bagaimanapun, parti itu memutuskan untuk bersendirian semasa PRU 15 November tahun lalu, malah menurunkan calon di Semenanjung. PRU 15 menyaksikan warisan mencatatkan prestasi pilihan raya terburuk apabila hanya memenangi 3 kerusi parlimen dan tiada kerusi DUN daripada 52 kerusi yang ditandingi. Sementara itu, Lee Kwok Kyung dari Universiti Malaysia Sabah berkata beberapa parti berdepan isu dalaman yang perlu mereka selesaikan bagi berdepan pilihan raya negeri yang mungkin diawalkan. Beliau menambah beberapa parti yang masih dipimpin oleh pemimpin yang sudah tua sudah kehilangan tarikan dalam kalangan pengundi. Tambah Lee, terdapat keperluan mendesak untuk ahli politik ini memberi laluan kepada pemimpin muda untuk mengambil peranan kepimpinan dan membawa perspektif baru. Selain itu, beberapa parti masih mencari arah baru. Ketua Penerangan Perikatan Nasional Kedah, Khairul Anwar Ramli menasihatkan Dr. Mahathir Mohamad supaya tidak lagi mendendangkan dakwaan kekalahannya di Parlimen Langkawi pada PRU 15 kerana pemberian wang tunai RM100 kepada pengundi. Beliau turut menggesa bekas Perdana Menteri itu fokus tugas penasihat tidak rasmi 4 negeri PAS atau dikenali State Government 4. Pengiktirafan diberikan selepas beliau menyokong PN menjelang PRN Ogos lalu. Tambahnya, Mahathir perlu menghentikan naratif kekalahannya disebabkan unsur rasuah yang terus diulangi walaupun telah dijawab PN. Mahathir dalam episod podcast Keluar Sekejap yang dihoskan Khairi Jamaluddin dan Syaril Hamdan mendakwa kekalahannya kepada calon PN Suhaimi Abdullah kerana sikap rakyat yang lebih gemar menerima bantuan dalam bentuk wang ringgit iaitu sekitar RM100 di sebalik pelbagai usahanya sepanjang bergelar wakil rakyat. Beliau menggesa Mahathir melupakan kekalahannya kepada Suhaimi dan menumpukan agenda besar untuk mengangkat ekonomi 4 negeri bawah SG4 iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Julai lalu, Suhaimi menafikan terbabit dengan rasuah pengundi bagi menjawab dakwaan Mahathir ketika itu dan memintanya menerima kekalahan. Parti Keadilan Rakyat menggesa orang ramai berhenti menyebarkan rakaman mengandungi panggilan video melibatkan antara dua individu yang mengaibkan di media sosial. Ketua Biro Pembangunan Komuniti Wanita, Rozi Razid berkata rakaman berkenaan dipercayai bertujuan untuk menimbulkan ketidaksenangan terhadap pimpinan Kerajaan Perpaduan. Sebelum ini, tular di media sosial membabitkan rakaman panggilan video oleh dua lelaki yang bercakap mengenai perkara sumbang. Dalam pada itu, Rozi turut mengingatkan mengenai keadaan sama yang berlaku tahun lalu namun ia dibiarkan begitu sahaja tanpa sebarang tindakan. Justru beliau menyeru kepada semua pihak untuk memberi kerjasama dengan menghentikan penyebaran video seperti itu dan pihaknya telah menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amirah Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.